Menarik 10. Program Pendidikan Komuniti Penan PCEP Kendalian Institut Pengajian Guru IPG Batu Lintang berjaya lahirkan 40 guru daripada komuniti Penan. Menurut penyelaras PCEP Dr. Abang Ismail Abang Julhi, mereka ditempatkan ke beberapa buah sekolah berdekatan penempatan komuniti Penan di seluruh negeri Sarawak. Sementara itu, 20 guru lagi masih menunggu penempatan dan beliau yakin mereka juga akan ditempatkan berdekatan penempatan komuniti Penan. Jelas Abang Ismail, idea tersebut timbul pada 1985 apabila mendapati hanya seorang guru Penan dari Long Lamai direkodkan dalam data. Katanya lagi, daripada pendidikan, semangat masyarakat Penan untuk bergerak lebih maju dapat ditingkatkan. Sarawak berada di kedudukan ketiga berkaitan masalah kesihatan mental di seluruh Malaysia. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah, terdapat 14.1% rakyat di Sarawak mengalami masalah kesihatan mental selepas Perak dan Perlis masing-masing 19% dan 14.9%. Jumlah keseluruhan masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak berusia 5 hingga 15 tahun di Malaysia adalah sebanyak 7.9%. Sementara itu, menurut Fatimah, Perkhidmatan Telekonseling melaporkan sebanyak 273 kes diterima sepanjang tempoh penularan wabak COVID-19. Tetamu tak diundang. Sepasang suami isteri dikejutkan dengan kehadiran seekor ular sawah sepanjang 18 kaki dengan berat sekitar 25 kilogram. Ketika kejadian, sepasang suami isteri itu sedang tidur lena namun terjaga apabila terdengar bunyi kucing peliharaan mereka seolah-olah memberitahu kehadiran ular tersebut. Sejurus kemudian, pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM tiba di lokasi dan berjaya menangkap ular sawah berkenaan. Ular itu kini ditempatkan di Pusat Kawalan Operasi Daerah PKO di Sri Aman buat sementara sebelum diserahkan kepada perhilitan atau dilepaskan semula ke habitat asal. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB menawarkan pakej bantuan yang baru kepada semua peruncitnya dengan rebate sewa 100% selama 6 bulan mulai Julai sehingga Disember 2020. MAHB dalam satu kenyataan berkata pakej bantuan itu akan menggantikan tawaran yang diumumkan pada September lepas yang mana penyewa runcit lapangan terbang berkenaan diberikan rebate sewa sehingga 50% selama 6 bulan tahun ini. Ia diikuti moratorium selama 6 bulan ke atas sewa yang berkuat kuasa dari Mei hingga Oktober. Bagi peruncit sedia ada yang telah mendaftar di bawah program penetapan semula komersial, pakej bantuan itu disesuaikan untuk menawarkan rebate sewa 30% bermula Januari 2021 dengan mekanisme bagi membayar papasan kepada mereka dengan lanjutan kontrak berdasarkan kadar pertumbuhan trafik sebenar. Britain memulakan program vaksinasi terbesar pada Selasa lalu. Golongan pertama yang mendapat vaksin tersebut adalah mereka yang berusia 80 tahun ke atas, pekerja rumah jagaan, pekerja sosial serta kaki tangan kesihatan Barisan Harapan. Suntikan kedua pula akan diterima dalam tempoh 21 hari. Pada minggu lalu, Britain menjadi negara pertama meluluskan vaksin Pfizer-BioNTech. Usaha vaksin secara besar-besaran itu diselaras oleh keempat-empat negara UK iaitu England, Scotland, Wales dan Ireland Utara. Ribuan petani India mengadakan mogok selama sehari di seluruh negara dengan menyekat jalan di New Delhi. Mereka mendesak kerajaan memansuhkan undang-undang reformasi yang membuka perdagangan hasil pertanian. Mereka mendirikan kemah di pinggir ibu negara sejak 27 November lalu. Para petani bertindak menyekat jalan utama dan landasan kereta api di seluruh negara selama beberapa jam dan mereka mendapat sokongan pekerja kereta api, pemandu trak, guru dan kesatuan lain. 68 terkorban dan 129,000 terjejas akibat banjir yang melanda beberapa wilayah di Nigeria. Banjir pada tahun ini juga telah menjejaskan 35 buah negeri. Bencana alam tersebut telah memusnahkan tanah ladang yang luas sehingga menimbulkan kesan negatif terhadap keselamatan makanan.
Seramai 13 orang murid serta 2 orang guru di pantai timur Australia dimasukkan ke hospital selepas dipanah petir di padang sekolah mereka dalam kejadian pada Selasa. Mangsa dalam lingkungan umur di antara 10 dan 12 tahun terkena pancaran kilat yang berlaku berhampiran mereka ketika bermain di padang sekolah. Dipercayai panahan petir itu berlaku di antara 2 pohon pokok di tempat mereka bermain. Mereka tidak mengalami sebarang kecederaan fizikal dan dibawa ke hospital untuk pemerhatian. Cristiano Ronaldo menegaskan dia tidak pernah melihat Lionel Messi sebagai musuh selepas Juventus mengatasi Barcelona dalam aksi Liga Juara-Juara UCL. Ronaldo menyempurnakan 2 penalti dan 1 rembatan voli daripada Weston McKennie di mana Juventus menang 3-0 dan mengungguli kumpulan G. Ronaldo dan Messi berkongsi pelukan singkat sebelum perlawanan dan mengatakan tidak ada persaingan antara 2 pemain hebat sepanjang masa itu. Perlawanan bola sepak Liga Juara-Juara UEFA antara Paris Saint-Germain dan Istanbul Başakşehir ditangguhkan selepas pegawai perlawanan terlibat dengan insiden perkauman. Seorang pegawai perlawanan dikatakan menimbulkan isu perkauman terhadap penolong jurulatih Başakşehir iaitu Pierre Webo yang berasal dari Kamerun. Setelah berunding dengan kedua pasukan tersebut, perlawanan ditangguhkan buat sementara waktu. UEFA akan menyiasat perkara itu dengan teliti dan perkembangan seterusnya akan diumumkan nanti. Menarik 10.